billahil aliyyil azim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan sedang jemaah yang dirahmati Allah taala sekalian, insya-Allah kita akan mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah, dan kita niatkan kebaikannya, keberkatannya, rahmat Allah Subhanahu wa taala, manfaat daripada surah Al-Fatihah itu dihadiahkan dan ditujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda ridwanullahu alaihim jami'an, kemudian kepada tabi'in, dan tabi'in, dan seterusnya untuk diri kita sendiri, ya, untuk ibu dan ayah kita, untuk datuk nenek moyang kita, untuk anak-anak kita dan cucu cicit kita. Mudah-mudahan ya Allah Ta'ala merahmati seluruh kehidupan umat Islam, ya, di mana saja mereka berada di muka bumi ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqadam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wala haula wala quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ya, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas peluang untuk kita sama-sama datang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya bangunan-bangunan ini didirikan, ya, khas untuk umat Islam sahaja, ya, khas untuk diimarahkan dengan amal ibadah, dengan ibadah berdasarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang layak untuk memakmurkan rumah-rumah ini adalah umat Islam sahaja. Tentang persoalan ataupun tentang isu, ya, adakah sesuai rumah-rumah Allah Ta'ala, masjid-masjid, ya, surau-surau Jumaat ini didatangi dan diziarahi oleh bukan Islam? Boleh. Ya, orang bukan Islam boleh datang ziarah. Orang bukan Islam boleh datang dia tengok kuliah. Orang bukan Islam boleh datang untuk tengok kita solat. Tetapi bukan mereka yang bertanggungjawab, ya, untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahasa kasarnya, bahasa simpelnya, dia orang tak datang pun tak apa. Macam tu sekali. Dia orang tak datang pun tak apa, orang yang bukan Islam lah. Tetapi kalau orang Islam tak datang mengimarahkan rumah Allah Ta'ala, itu problem. Yang itu masalah, ya, masya-Allah tabarakallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah pada malam ini, ya, ditakdirkan dan digerakkan hati kita serta jasad kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikurniakan kita azam dan ikhtiar untuk kita datang mengimarahkan rumah Allah Ta'ala, ya, mendirikan solat fardu secara berjamaah dan diikuti dengan majlis zikir, dan juga kita ikuti dengan sedikit pembacaan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan, ya, perkongsian kita memberikan kita manfaat lah, ya, untuk kehidupan dunia kita dan ukhrawi kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka pada perkongsian sebelum ni, minggu lepas je, ya, pada perkongsian yang minggu lepas, pada 18 hari bulan 9, ya, kita telah mengkongsikan bacaan, ya, bacaan serta huraian tafsir pada ayat yang ke-8, ya, pada ayat yang ke-8 daripada surah Ar-Ra'di, muka surat yang 250, ya, muka surat 250. Baik, yang ni kalau muka surat 250 ni tuan-tuan, dikira tengah-tengah juzuk 13 lah. Ya, kira-kira tengah-tengah juzuk 13. Baik, pada ayat yang ke-8 yang kita dah kongsikan pada minggu lepas,
ya menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap serba-serbi, setiap perincian, setiap detail tentang apa yang dikandung, apa yang dikandunglah apa yang dikandung oleh setiap ibu-ibu, baik ibu tu dalam kalangan manusia maupun binatang maupun jin. Ya, masya-Allah tabarakallah. Wa ma taghidul arham, dan apa saja proses-proses pengurangan dan penambahan, apa saja aspek-aspek yang bertambah dari sudut kesihatan, dari sudut fizikal, ataupun apa saja kekurangan yang berlaku. Manalah tahu dalam janin tersebut berlaku kecacatan, contohnya, maka itu juga dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dan untuk pada setiap perkara di sisi Allah Subhanahu wa taala ada had dia, ada sukatan dia, ada ukuran dia. Ini terlalu umum, ayat ni sangat-sangat umum. Termasuk juga dalam ayat ni tuan-tuan, bila mana kita beramal ibadah, bila mana kita bersedekah, apa kadar pahala yang Allah Taala bagi dekat kita, itulah dia yang layak untuk kita. Kalau kita solat, baik solat fardu, solat sunat, dia mesti ada ukuran pahala dia. Rasulullah bagi tahu umum, Rasulullah bagi tahu umum. Siapa yang solat berjemaah 27 kali ganda, betul? 27 kali ganda lebih baik. Tapi setiap orang ukuran dia lain-lain. Setiap orang ukuran dia lain-lain. Yang ikhlas betul, mungkin Makkah dia penuh. Yang kurang ikhlas, mungkin pahala dia kurang sikit. Masya Allah tabarakallah. Maka itu juga termasuk dalam bab ukuran-ukuran yang diketahui hanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimaklumkan, diberitahukan kepada pekerja-pekerja dia lah, yang biasanya para malaikat. Masya Allah tabarakallah. Jadi pada malam ni biiznillah ta'ala kita menyambung bacaan kita pada ayat yang ke-9. Pada ayat yang ke-9. Pendek saja ayat ni kalau dibandingkan dengan ayat nombor 8. Firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Okey. Pada ayat yang ke-9, nampaknya masya-Allah tabarakallah tak banyak hukum tajwid yang kita nak keluarkan dekat sini. Tak ada satu dengung pun. Tidak ada satu dengung sekalipun pada ayat ke-9 ini. Yang ada yang saya boleh nak kongsikan dengan tuan-tuan ialah yang pertama, alimul ghaibi. Pada perkataan al-ghaibi, alif lam ta'rif ataupun alif lam ma'rifah, selepasnya adalah huruf ghain. Selepasnya adalah huruf ghain. Ni lama dulu kita kongsikan dia punya nama hukum dia ni, iaitu izhar qamari. Izhar qamari. Izhar tu maksudnya kita sebut huruf lam tu biar jelas bunyi dia. Al, bunyi dia al. Alimul, ada bunyi lam, ada bunyi l. Dan tidak ada dengung, tidak ada idgham, tidak ada ikhfa dekat sini, maka itu dinamakan sebagai izhar qamari. Wasyahadati. Wasyahadati. Baik. Kita nampak ada waw baris atas, kita jumpa alif lam sekali lagi. Tadi dah jumpa alif lam, kita jumpa alif lam yang seterusnya. Asyahadati, tak ada satu pun bacaan yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membaca dengan wal syahadati. Bacaan itu tidak ada. Wal syahadati, bacaan itu tidak wujud sama sekali, dan boleh dikatakan bid'ah kalau siapa-siapa yang baca macam tu. Maka oleh itu alif lam tu pelik pula, kita kena tulis. Kita kena tulis dalam standard Al-Quran, dalam standard bahasa Arab, alif lam itu seolah-olah dihilangkan dan digabungkan dengan bunyi shin. Seolah-olah dihilangkan dan digabungkan dengan huruf shin kat sebelah dia. Maka ulama-ulama tabi'in bagi nama apa tuan-tuan? Ulama-ulama tabi'in bagi nama idgham syamsi. Idgham syamsi. Tang mana idgham? Alif lam tu dimasukkan ke dalam huruf shin. Yang istilah masuk dan gabung tu ialah idgham. Idgham. Baik. Kemudian wasyahadatil. Sekali lagi kita jumpa alif lam. Dah ada 3 dah ni. Al-kabirul muta'al. Alif lam. Dua-dua bunyi lam. Jelas dengar bunyi huruf lam. Kalau dah jelas, samalah macam al-ghaib tadi. Samalah macam al-ghaib tadi, iaitu izhar qamari. Izhar qamari. Oleh itu dalam ayat yang ke-9 ni, al-ghaib izhar qamari,
asy-syahadah idgham syamsi, al-kabir izhar qamari, al-muta'al izhar qamari. 3 izhar qamari, 1 sahaja idgham syamsi. Dan macam biasa bila mana kita waqaf, ya, bila mana kita berhenti dekat sini, automatik jadi mad arid lis sukun. Okey, mad arid lis sukun, dan kita memilih bacaan sebanyak dua harakat sahaja. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, jadi kita boleh bacalah sama-sama insya-Allah ayat yang ke-9 ni biiznillah taala. Ready tuan-tuannya? Mulakan dengan bismillah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Alhamdulillah. Ya, sekejap saja, mudah sahaja bacaan kita pada ayat yang ke-9. Masya-Allah, tabarakallah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Ayat yang ke-9. Ya, ayat yang ke-9 secara ringkaslah, ya, secara ringkas Allah Taala menyebutkan tentang nama-nama dia. Ya, Allah Taala menyebutkan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama, mana satu nama Allah Taala? Alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi wasyahadah. Tuan-tuan tak boleh kata nama Allah Taala itu ghaib, tak boleh. Ya, ghaib kat sini makhluk. Ghaib dekat sini ialah makhluk yang ghaib, yang tak kelihatan. Tuan-tuan senaraikan apa saja, kita tak nak bincang dekat situ. Ya, asy-syahadah, benda-benda yang kita boleh syahid, benda-benda yang kita boleh nampak. Jadi alam ghaib, alam syahadah, Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Sepanjang-panjang ni satu nama Allah Ta'ala. Sepanjang-panjang ni 1, 2, 3. 3 perkataan ni ialah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Kita hafal Asmaul Husna, betul tak? Ya, kita hafal Asmaul Husna. Cuba kalau kita ingat-ingat balik, ke dalam masjid ni ada tampal Asmaul Husna? Tak ada kena tampal tu. Masya-Allah, tabarakallah, tak kisahlah. Ya, yang antara yang tersenarai dalam Al-Asmaul Husna, nama yang bunyi dia panjang, nama yang bunyi dia panjang, Malikul Mulk. Al-Malik itu lain. Al-Malik tu nama juga. Al-Malik ni terjemahan dia apa? Raja. Al-Malik ialah raja. Tapi Malikul Mulk, Malikul Mulk ialah pemilik kerajaan. Pemilik kerajaan, Malikul Mulk. Lepas tu, selepas Malikul Mulk dalam Asmaul Husna, kalau tuan-tuan cek balik, tuan-tuan akan jumpa Zul Jalali wal Ikram. Nama Allah Ta'ala bukan Al-Jalal. Nama Allah Ta'ala bukan Al-Ikram. Bukan. Nama Allah Ta'ala ialah Zul Jalali wal Ikram. Panjang-panjang ni, 2 perkataan ni, satu nama Allah Ta'ala. 3 perkataan, 1, 2, 3. 3 perkataan ni, satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang ke-9 yang kita baru saja baca, tuan-tuan boleh tengok Alimul ghaibi wasyahadah. Saya kata ini nama Allah Ta'ala. Siapa yang ada Quran terjemahan boleh cek. Memang nama Allah Ta'ala. Tapi nama ni ada tak dalam Asmaul Husna? Tak ada. Nama ni Alimul ghaibi wasyahadah tak ada dalam Al-Asmaul Husna. Tak ada, tuan-tuan. Yang ada ialah Al-Alim. Yang ini ada. Yang ini ada. Confirm ada. Ya, confirm ada. Baik. Satu perkara yang saya nak kongsikan berkenaan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, saya pernah dengar lama dulu, lama sangat, saya pun tak ingat sumbernya mana saya dapat, ya. Tapi saya kongsikanlah sebab memang ini maklumat ni sahih insya-Allah, ya, maklumat ni sahih insya-Allah. Kalau kita kata Allah Taala tu ada hanya 99 nama, itu sebutan, itu maklumat yang tak tepat. Kalau kita kata nama Allah Subhanahu wa taala hanya ada 99 nama, itu adalah maklumat yang tak tepat. Dah tu berapa nama Allah Taala? Ya, sebahagian ulama sufi, sebahagian ulama-ulama yang mengkaji bab tauhid ni, tuan-tuan, mengatakan bahawa Allah Taala itu ada 3000 nama. 3000 nama. Okey? Allah tu satu nama tau. Tuhan,
nama dia yang paling biasa digunakan, orang kata nama yang paling common lah, yang biasa digunakan ialah Allah. Orang beriman pun guna nama Allah. Orang yang bukan Islam pun tak ada masalah kalau nak guna nama Allah. Okey, baik. Daripada 3,000 nama, macam mana huraian dia? 1,000 nama hanya malaikat saja yang tahu. 1,000 nama hanya malaikat sahaja yang tahu. 1,000 nama lagi hanya para nabi sahaja yang tahu. Hanya para nabi sahaja yang tahu. Baik, saya tak ingat huraian yang ketiga. Minta maaf tuan-tuan. Saya tak ingat huraian yang ketiga, tetapi ada berbaki 100 nama lah. Macam manalah huraian dia? Saya ingat setakat tu saja. Minta maaf tuan-tuan. Ni lama, maklumat lama dulu ni. Mungkin time saya diploma dulu kot saya dengar pengajian ni. Minta maaf ya. Catatan dia pun memang tak jumpa dah. Tapi saya ingat sikit-sikit saja yang saya boleh kongsikan. Daripada 100 nama, 100 nama yang paling last, dia punya huraian dia tu, 99 ada disebutkan dalam Al-Quran, ada disebutkan dalam hadis. Nama dia apa tuan-tuan? Nama dia ialah Al-Asma'ul Husna. Yang anak-anak kita, yang kita sendiri hafal sebagai nasyid tu. Kan? Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, sampailah habis. Sampai habis. Satu nama. Daripada 3,000 tadi tu, satu nama tak ada seorang pun tahu. Satu nama, orang kata diistilahkan Al-Ismul A'zam. Nama yang terakhir, paling last, yang sangat-sangat dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat-sangat dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu apa nama tu. Tapi ulama-ulama panggil nama dia Al-Ismu, nama Al-Ismu, bukan Al-Ismu, salah Al-Ismu Al-A'zam. Nama yang paling mulia. Nama dalam banyak-banyak 3,000 nama tadi itu, nama yang tidak diketahui ni, yang special ni, Al-Ismul A'zam. Nama yang sangat-sangat mulia. Disebutkan oleh ulama-ulama sufi lah. Nama ni kita doalah apa sahaja, urusan dunia, urusan akhirat, sebut nama ni, pasti Allah Ta'ala akan makbulkan serta-merta. Pasti Allah Ta'ala akan makbulkan serta-merta. Sebab tu ada beberapa riwayat, ulama-ulama ajar kita berdoa, ya Allah, dengan berkat Ismul A'zam, dengan berkat Al-Ismu Al-A'zam, sampaikanlah hajat aku, sampaikanlah permintaan aku, makbulkanlah doa aku dan sebagainya. Tapi apa nama tu? Tu kan nama dia. Allah Ta'ala alam. Saya pun tak tahu. Kita tak tahu. Payah orang nak tahu ni benda-benda ni. Ni bab tasawuf lah ni tuan-tuan ya. Bab tasawuf, bab akidah lah tu. Kita pun bukan mahir sangat benda macam ni. Apakah nama tersebut? Hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Dan juga mungkin rahsia ini juga diberitahulah kepada nabi-nabi yang terpilih, kepada malaikat-malaikat yang terpilih. Masya-Allah, tabarakallah. Itu secara ringkaslah yang saya boleh kongsikan berkenaan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambung balik pada ayat yang ke-9. Nama Allah Taala Al-Kabir. Yang itu kita tak payah nak bahas. Itu memang termasuk dalam 99 Al-Asma'ul Husna. Al-Asma' Al-Husna. Dia kena dua-dua al. Kalau tuan-tuan tak nak sebut al, kita belajar basic bahasa Arab sikit ya. Tuan-tuan nak sebut al, sebut dua-dua. Al-Asma' Al-Husna. Nama-nama yang baik. Kalau tuan-tuan tak nak sebut alif lam, dua-dua tak payah alif lam. Asma' Husna. Asma' Husna. Macam tu. Kalau tuan-tuan kata Asma'ul Husna, Asma'ul Husna, nama-nama yang banyak untuk seorang perempuan bernama Husna. Pula dah pening dah tu. Faham tak ni? Al-Asma' Al-Husna. Betul. Asma' Husna. Betul. Al-Asma' Asma' Al-Husna. Nama-nama yang banyak, pelbagai nama, pelbagai gelaran untuk seorang perempuan bernama Husna. Ke ada orang lelaki nama Husna? Tak ada. Husni adalah. Lelaki Husni, perempuan
husna. Lebih kurang lah tu. Saya ringkasnya, saya boleh share sikit-sikit lah. Baik, Al-Muta'al juga salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang membawa maksud yang maha tinggi. Ya, yang maha tinggi. Baik, kita habiskan kat situ saja untuk huraian ayat yang ke-9. Kita masuk pada ayat yang ke-10. Ya, kita masuk pada ayat yang ke-10. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala bermula daripada kalimat sawaun. Bermula daripada kalimat sawaun. Sawaun kita nampak alif ya sebagai huruf mad bertemu dengan hamzah. Ini satu perkataan ya. Sawa ni adalah satu perkataan, satu kalimat. Maka alif bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, maka hukumnya mesti dibaca dengan paling kurang 4 harakat. Riwayat yang ada 4 harakat ataupun 6 harakat. 4 harakat ataupun 6 harakat. Kita mengamalkan bacaan 4 harakat. Kita mengamalkan bacaan 4 harakat. Sawa'u. Okey, lepas 4 harakat barulah kita masuk huruf hamzah. Baik, tanwin pada huruf hamzah bertemu dengan mim, idgham ma'al gunnah, dengung 2 harakat. Dengung 2 harakat. Minkum, ming ni pun nun mati, nun sakinah jumpa dengan kaf, ikhfa hakiki, dengung 2 harakat lagi. Kum, mim sakinah, mim mati jumpa dengan mim, idgham mislain, dengung 2 harakat lagi. Dah tuan-tuan, 2 sawa'um minkum man. Macam tu. Sawa'um minkum man. Macam tu dia punya cara bacaan, dia dengung berturut-turut. Okey. Man asarral qawla wa man jahara. Nun sakinah bertemu dengan jim, ikhfa hakiki, dengung sebanyak 2 harakat. Jahara bih. Untuk ayat ini saya ajak tuan-tuan dan puan-puan semua berhenti pada jahara bih. Jahara bih, potong dekat situ. Ya, potong dekat situ. Kalau kita sambung bihi 2 harakat. Oleh kerana kita berhenti, maka kita matikan. Kita iskankan huruf ha. Teruskan saja, tak payah ulang. Yang boleh teruskan. Wa man huwa mustakhfin. Wa man huwa mustakhfim. Mustakhfim, saya padamkan tulisan yang ini. Okey. Jarang-jarang kita hurai panjang lebar berkenaan dengan iqlab ya. Jarang-jarang kita kongsi berkenaan dengan iqlab. Sepatutnya fin. Sepatutnya. Tetapi oleh kerana dia bertemu dengan huruf ba, bil laili, bertemu dengan ba, bil laili, satu lam. Okey, satu lam. Alright. Tanwin bertemu dengan ba. Ulama-ulama dia ambil inisiatif, dia bagi kod. Ya, dia bagi kod, dia bagi clue, dia bagi petua kat sini. Satu garis dihilangkan dan tanwin, garis tanwin itu digantikan dengan mim ekor kecil. Menunjukkan tuan-tuan tak boleh baca mustakhfin. Fin, huruf N, tak boleh. Tuan-tuan kena baca mustakhfim. Tanwin bunyi nun asalnya, tukarkan kepada bunyi huruf mim. Tukarkan tu daripada huruf nun, bunyi nun, tukar kepada mim. Ini dinamakan sebagai iqlab. Tukar tu namanya iqlab. Okey, dan macam biasalah dengung dengan kadar 2 harakat. Mustakhfim bil laili wasaribum. Sekali lagi kita jumpa iqlab. Saribun ya. Asalnya macam ni. Allahu akbar. Mana hijau tadi? Tak bawa ke meja pula. Minta maaf tuan-tuan ya. Kulu kilir pusing-pusing. Okey. Minta maaf. Ya, asalnya macam ni. Saribun. Asalnya. Oleh kerana saribum bi, jumpa dengan ba kan? Ulama-ulama ambil inisiatif, letakkan satu petanda dekat sini. Gantikan dengan mim ekor panjang, kecil. Mim ekor panjang ke kecil. Maka nama ni pun sama juga, nama hukumnya adalah
iqlab. Okey, nama hukumnya adalah iqlab. Okey. Jadi insya-Allah kita akan baca sama-samalah ya ayat yang ke-10. Ingat kita potong dekat jaharabih. Kita berhenti dekat jaharabih. Okey, ready tuan-tuan? Dalam kiraan 3 mulakan dengan ta'ib bismillah, ta'ib bismillah. 1 2 3. Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bih. Okey, ulang balik ayat ni ya. Ulang balik ayat ni. Ingat ada dengung banyak kat sini tadi. Ready tuan-tuan? 1 2 3. Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bih. Cantik. Kita habiskan ayat ni. Ingat mustaghfim dengan saribun dengung ya. 1 2 3. Wa man huwa mustaghfim bil laili wa saribun bin nahar. Alhamdulillah. Ya, habis selesai baca bacaan kita pada ayat yang ke-10. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ya, menyambung perkongsian kita pada bacaan ayat yang ke-10. Allah Ta'ala menyatakan sawa'um minkum, sebenarnya sama sahaja keadaannya, ya, sama sahaja keadaannya untuk Allah daripada kamu. Ya, macam mana pun kamu buat, minkum maksudnya apa sahaja yang kamu buat dalam kehidupan kamu. Minkum maksudnya ialah apa sahaja yang kamu buat dalam kehidupan kamu. Sawaun, sama sahaja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man asarral qaula, sesiapa yang cakap berbisik-bisik ataupun cakap nada perlahan. Ataupun dia sembahyang, dia baca apa? Baca perlahan baca sir, baca perlahan tu kita kata apa? Telinga sendiri dengar. Telinga sendiri dengar. Allah Ta'ala lebih tahu bacaan dia. Bahkan lebih tahu daripada orang yang sembahyang tu sendiri. Ya, masya-Allah tabarakallah. Itu yang pertama. Wa man jahara bih, sesiapa yang menjelaskan, sesiapa yang sebut ataupun berucap ataupun berkata-kata dengan kuat, dengan lantang. Ya, macam saya pakai mic sekarang. Saya cakap, orang belakang tu pun dengar. Masya-Allah tabarakallah. Ya, tapi kalau saya tanggalkan sekarang, saya berbisik seorang-seorang, tak ada siapa tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ya, baik. Wa man jahara bihi, itu simple ya. Daripada perkataan asarra dengan jahra tu lah yang muncul istilah ni tuan-tuan. Sembahyang baca perlahan, sembahyang baca kuat, betul? Salatus sirri. Solatu as-sirri, solat-solat yang dibaca dengan perlahan. Apa dia? Solat zuhur dan solat asar. Solat zuhur, solat asar. Kemudian jahara, solat al-jahr, solatul jahri. Apa solat jahar? Subuh, maghrib, isyak. Satu lagi? Ada 5 waktu solat je Ustaz. Apa dia? Cantik je. Masya-Allah tabarakallah. Ni main teka-teki best ni kat budak-budak ni. Solat Jumaat. Ada solat Jumaat perlahan kat sini. Makmum ialah perlahan kan. Imam kau sembahyang Jumaat baca perlahan payah. Jangan ya. Solat jahar ialah apa? Solat apa nama tadi? Subuh, maghrib, isyak dan Jumaat. Oh, saya lupa satu lagi. Minta maaf. Saya lupa satu lagi solat fardu tapi baca perlahan. Solat apa? Siapa tahu belanja diri sendiri. Solat fardu tapi baca perlahan. Siapa tahu? Solat apa? Terima kasih Haji. Ya Allah, hebat tu lah jawapan Solat jenazah. Solat jenazah. Solat jenazah fardu ya, fardu kifayah. Ya, solat jenazah. Terima kasih. Siapa Haji angkat tangan sini? Masya-Allah, barakallahu fik, jazakallahu khairan katsira. Maka senarai kembali. Solat fardu yang baca dengan sir, yang perlahan. Zuhur, asar dan juga solat janazah. Solat fardu yang dibaca dengan jahar, dengan kuat ialah subuh, maghrib, isyak dan Jumaat. Tak boleh samakan Jumaat dengan solat zuhur. Kalau sama sekarang, baik buat 4 rakaat terus. Ya, macam itulah lebih kurang istilah ilmu fiqh ni kan. Baik.
Jadi kita teruskan ya, waman jahara bihi waman huwa mustakhfin. Waman huwa mustakhfin, dan sesiapa yang menyembunyikan ataupun sesiapa yang bersembunyi bil laili, pada waktu malam. Ya, sesiapa yang menyembunyikan rahsianya pada waktu malam, ai mukhtaffin fi qa'ri baitihi fi zalamil lail. Disebutkan dalam kitab syarah tafsir Ibnu Katsir, orang-orang yang melakukan perkara-perkara hanya dia sahaja atau family dia sahaja yang tahu dalam rumahnya fi zalamil lail, pada waktu malam. Itu simple lah kita untuk faham. Wasaribum bin nahar. Wasaribum bin nahar. Sarib ni apa tuan-tuan? Sarib ni apa? Saya ingat ni ayat last kita lah ya, untuk kita kongsikan pada malam ini biiznillah taala. Sarib ni apa? Saya padamkan yang ini. Okey. Saya ingat malam ni sempat sampai ayat nombor 11, tak apalah. Ya. Sarib. Bukan Ramli Sarib ya. Ramli Sarib tu nama tu hebat tu, nama mulia tu. Cuma sebutan ala-ala Melayu. Saya cakap tu sekarang ni. Ni ada rakaman ni ya. Ramli Sarib tu nama mulia tau. Ramli ialah salah seorang ulama mazhab Syafi'i. Ya, Imam Ar-Ramli. Ya, Imam Ar-Ramli. Ya, Sarib tu orang Melayu kita asalnya Syarif. Asalnya Syarif. Syarif ni apa? Mulia. Syarif ni orang yang mulia, tapi dah standard orang Melayu kita Sarib. Kan? Pa pun tukar jadi ba ke, jadi fa pun dah tak ada bunyi fa lagi dah ya. Ala kulli hal tak kisahlah. Tapi dalam ayat ni saribun, apa maksudnya? Saribun ni berjalan ataupun bergerak. Berjalan ataupun bergerak, kebiasaannya dalam keadaan muka ni menghadap tanah. Sekali lagi saya cakap, saribun ni biasanya diterjemahkan sebagai berjalan ataupun bergerak, muka menghadap tanah. Kalau saya terangkan macam tu, apa istilah paling sesuai dalam bahasa Melayu? Merangkak. Boleh lah kot Boleh lah kot. Merangkak boleh lah. Muka dekat dengan tanah. Merangkak. Satu rangkak. Lagi apa lagi? Menyelinap. Menyelinap. Atau geng-geng office panggilan ni, mengular. Mengular. Ya, tahu-tahu dah hilang ya dah. Tadi elok nampak ke office, tahu-tahu dah hilang. Kan, menyelinap. Ni siang-siang buta ni. Kan, siang-siang buta ni tahu-tahu dah hilang dah. Ya. Jadi Allah Taala rangkap pula dah, rangkak. Ya. Jadi Allah Taala nak kata, dalam keadaan bersembunyi macam mana pun setiap makhluk, manusia, jin dan binatang-binatang semua, Allah Ta'ala Maha tahu. Allah Ta'ala Maha tahu. Dalam keadaan dalam keadaan terang benderang siang di siang hari terang benderang, ada saja perbuatan-perbuatan manusia yang manusia nak sembunyikan. Ya, dia punya licik, dia punya